A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, La hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Allahumma salli ala Muhammad. Johar Joib orang pertama ya. Lady Bird, move on. Nombor 2, Hafizatul Syaila. Yang ketiga menyapa Tok Abah, Kak Syuk ya. Lepas tu Abdul Malik Idris, Hafiz Syarifi, Johar ya. Saya apa nama? Mana tadi? Laju sangat ya. Jasni Ahmad, ada Siti Khadijah, Anis Farida Derus ya. Maizani Bahari, Kamisa Rasman, Embun Sari, Saidin Lamir, Kafrizul. Oh, ni semua awal-awal ni ya. Siti Kusal ya. Siti Kusal, lepas tu Hairul Azri, Zul Hisham. Zul Hisham pun lah awal juga. Okey. Alright, sahabat Sabridaz, ya, Lita Belita pun ada, Cik Nun Abu Bakar, Saidin Lamir tadi, Kafrizul dah, Syariani Ibrahim, Hafizatul Syuhaila awal ya. Tanya, terima kasih. Syamsiati Samsudin, Hairul ya, Leni Nadira ya, Haliza Halib, mana lagi, Sulistiawati Sumarto ya, ya, Leni Nadira semua, Bunga Merah, Wan Cik Zalina, Nur Amalina, Syamsina Saad, Mi Mahmud ya, apa nama, Wan Nurliza, Fiza Mirza, Kak Syuk dah masuk, Hanina Ani ada, Ani Yani Yarni ya, Beta Zul ada, oh, Wong Jowo dah masuk, Walah, Rafidah Hasan dah masuk ya, Syarifah Azizan, Farhana Liana dah masuk, Ash Sofyan. Like dan share cepat, hantar pada 10 orang kawan supaya kita dapat pahala banyak. Saidi sudah, Ajmal Junaidi, Wong Jowo Kabari, Waras. Siapa ni? Tak boleh baca lah tulisan Jawi, tapi kecil sangatnya. Cikgu Mutanuddin ada, Bunga Lara ada, Karunisa ada ya. Tak apa baca tulisan Jawi ya. Lita Hairul Azida ya. Haryadi ya. Haryadi bin Ahmad ya. Haridi ya. So Mumtaz Begum ada, Umi Aida ada, Rashidah Syamsuddin. Tulisan ni kecil sangat. Jawi tak apa tapi tu kecil. Syariani Ibrahim, Mida Yusof, Mata Tok Abah kan, orang tua ya. Maaflah tak baca betul. Zubaidah, Muhammad Rabbani, like dan share. 200 share, kita sambung kelas sisi terakhir ya, tentang pembulian di tempat kerja atau di mana saja. Hani Muhammad, Mimi Din, Nafsah Yahya, Cikgu Mutanuddin tadi ya. Jom sama-sama masuk ya. Tolong share, like dan share kepada 10 member. Kita dapat pahala daripada 10 orang ya, dengan tak kurang pahala pada setiap orang yang join kita tu. Misa Jaleha Japri, Umairah Azizah, Muhammad Azril, Cik Ikin ada ya. Cik Ikin ada, tak apa nama Cik Ikin, Jahani Hani ya, Syarifah Azizah dah sebut, Atiwu Zuriati, Faiz Alwa, Faisal, Umairah Azizah, Leni Nadira sebut 2 kali dah, Masrina, Misran Chelsea. Dia Wak Misran Fawanu Chelsea rupanya. Waduh Wak Faridah ya. Faridah Tanjizi, Jalipah Kapah ya, Rohaya Mali ya, Sania Amran, Masrina, Hamisa Tarmizi. 109. Cepat sampaikan 200 share, kita sambung. Siti Syamsia, Faridah Sabaah ya, Syikin Abdullah Sani ya, Erin Mat Said, Cikgu Jasni Ahmad tadi, dia pun awal juga, not bad. Faizal ni, Hardi Anggulun, Mumtaz Begum puan ya. Baju Melayu coklat, yes. Coklat ni warna matang, warna sehat ya, warna tenang. Humaydi Ani, mudah tidur. Haji IR Rocky Maibia ya, Haj Insinur ya, Jordan JD Kenneth, terima kasih Jordan ya. Trigger button ya, trigger green button. Rose Lily, Azhar Ahmad ya. So kita punya apa nama, Cikgu Nazrin pun dah masukkan kini link untuk kita punya penaja-penaja. Ramadan Firdaus, Jamilah Harun, Saloma Salma, Jalih Hajapri dah sebut tadi, Hanisa Hasan so siapa lagi, Yan Yaya, Farish Tajul, Fiza Oteng, Sri Kandi Dewi, Salina Wahid, Zenaida Enriquez ya,
Syikin, ya. Siapa Khairul, alamak terlindung, Zahra Azizi, okey, Fauziah Maknayan, Faizal Nik, Mimi Din, ya. Litawa Tadasbo, Litawa Lita, Lin Zakaria, Normal Abdul Jalan, ya apa namanya ni, Yan Ahmad, ya, Yan Ahmad, Lilo pun tulisan Jawi, ya. Adihana, Jawada pun dah masuk. Jawada tolong like dan share dengan seramai yang mungkin kawan. Siti Adha Ramli. Oh ya, yeah. Tak apa kata 200 ya. Sekarang dah 247 orang yang share. Yang masuk kelas 214. So Hasnul Kamaluddin, kita kena start sekarang ya. Najwa Daimah, Nurena Litawa. Baik, seperti biasalah ya. Tak apa kena minum teguk. Kering sikit tekak ya. Orang tua begini. Dah setengah. Mak dah. Ya, tak minum premium cokolate ya. Premium cokolate ni minuman lazat berkhasiat ya. Minum secawan insya-Allah tertawan. Tuan bagi semangat tu abah pagi-pagi ini ya. Sebagai asbab lah. Tapi kita akan rasa kenyang, lawas perut ya. Mudah-mudahan banyak membawa kesan-kesan positif sebab novelty. Itu yang berlaku pada Tok Abah lah ya. So seronok. Jom, kita dah ramai dah mencuba dan memang semua beli kali kedua, ketiga, keempat, ke-10 ya. Premium cokolate ya, diformulasikan dengan kasih sayang, dinikmati dengan riang. Dan of course yang paling penting Tuan nak pesannya, tinggal 10 hari aja lagi ya. Hari ni 12 bulan 2, kita akan ada program pada 23 hari bulan 2, 11 hari daripada sekarang ya. Pada hari Selasa ni, hari Sabtu, pada hari Selasa kita akan buat program webinar ya, 10 pagi sampai 1 tengah hari iaitu motivasi dan keseronokan bekerja, supaya kita seronokkan tempat kerja, supaya produktiviti meningkat, supaya teamwork meningkat, supaya organisasi jadi hebat, supaya rezeki pun berkat sebab kita kerja rajin. Sebab bila kita seronok dan bermotivasi, will give our best, kita efisien, teamwork mantap ya, lebih berkat, lebih rajin, lebih kata tu membawa kreativiti ya, bagus hubungan dengan pelanggan, macam-macam ya kebaikan bila kita bermotivasi dan kita seronok bekerja. Tuan Abah akan ceritakan apa kebaikannya, 13 kebaikan kita seronok dan bermotivasi. Lepas tu punca kita tak bermotivasi ya. Lepas tu of course lah, bagaimana kita nak transform diri kita. Yang paling penting 27 langkah bijak nak merangsang diri kita agar seronok dan bermotivasi di tempat kerja. So bos, hantarlah ya belanja you punya staff untuk datang ke program Tok Abah, insya-Allah berbaloi, and you send some of them ya. Lepas tu pakat-pakat Eko seminar kat jabatan kat kilang masing-masing. Pun save cost tapi akan membawa manfaat. Tapi kita charge per pack ya, setiap peserta kita charge ya. Berbandinglah kalau buat program untuk anak-anak, untuk suami isteri, itu per gadget. Ini per pack lah ya, sebab program profesional ya, on the job training, dan kita harapkan majikan ya, bos ya, tauke yang sponsor anak buahnya, tauke bos-bos, CEO ya, head of department menantar lah ya. Baik anda di Malaysia, Singapura, Indonesia, di Jepun, di Australia, di Brunei. Semalam Tok Abah dengan AITI ya. Kata tu, atau agensi yang membantu kata tu, Info Communication Authority ya. Info Tok Abah lupa ya. Authority for Info Communication Technology Industry, IT. Seronok sekarang ya, dengan berapa orang, dekat 100 orang kaki tangan, dengan dia punya bos ya, Tuan Haji Jalani ya, Abang Jalani, Tuan Sinur Haji Jalani, dan juga sahabat-sahabat yang lain, ramai seronok ya. There was a good session yesterday. I feel excited bersama dengan sahabat-sahabat dari Brunei Darussalam ya. Banyak juga soal jawab yang tak balayan, ada lebih kurang 10 soalan ya. Dan pagi semalam juga habis saja, lepas tu berhenti sesi tu pukul 10.30, tapi habis 11.30 juga. 1 hour extra ya. Daripada pukul 9.30 sampai 10.30, 11.30 baru habis. Tok Abah tu ada booster jab. Engkau booster jab malam, tapi alhamdulillah sihat, sengal-sengal sikit saja. Mudah-mudahan ikhtiar, semua Allah punya kuasa ya. Kita ikhtiar ya, setakat yang kita mampu, dan kita berdoa, kita hidup secara sihat, jaga SOP. Mudah-mudahan yang lainnya kita tawakal tu Allah. Fa iza azamta fatawakkaltu ala Allah. Okey, so jom kita sambung. Oh ya, of course. Pertama tadi premium cokolate, yang kedua webinar.
Ya, pada 23 hari bulan ada link semua. Link untuk Cokolati ada, link untuk webinar pada 23 bulan 2 tu, motivasi dan kesukaan bekerja ada. Dah 100 orang dah mendaftar ya. Kita limitkan kepada 250 lah. Jadi kita seronok dan kita tak nombor besar, kita dapat berinteraksi insya-Allah ya. Dapat nota, dapat doa-doa dalam bentuk PDF dan of course dapat sijil, sijil lah ya. Mudah-mudahan akan membantu keperluan organisasi, syarikat, NGO, kilang ya. Jom datang. InsyaAllah berbaloi, insyaAllah seronok. Sangat murah. Ya, terima kasih Lada menghantar 40 orang. Lada ya, Langkawi Development Authority ya. Ya. So Lada menghantar 40 orang kau. Yang lain tak nak challenge. Bank Negara pun hantar ramai orang. Dia dibagi maklumat kepada semua cabang-cabang dia di semua negeri dan ramai yang mendaftar daripada setiap negeri. Itu Bank Negara Malaysia. Mudah-mudahan ya, dan ramailah agensi lain dan persediaan yang telah mendaftar. Jom ya, janganlah last minute. Kesian Cikgu Nazrin ya, person in charge. Okey, dan of course kita punya program setiap hari akan dibawakan oleh Tabung Korban. Tok Abah sebagai duta, sebagai dia punya penasihatnya ya, sebagai penaungnya lah ya. Dan Tok Abah pun tak lepas melakukan ibadah korban melalui Tabung Korban ya. So korban dan akikah di Malaysia, yang lebih afdal kita akikah di Malaysia ya. Syukur alhamdulillah. Sistem kutipan penabungan yang dipantau diluluskan oleh Bank Negara, ada panel syariah Ustaz Al-Qa'a ya. Lepas tu daging-daging korban dan akikah juga ya diedarkan dengan bantuan hypermarket yang terpilih ya, Maidin hypermarket yang terpilih seluruh negara. Dahsyat ya. Terima kasih pihak Maidin ya, Datuk ya, terima kasih banyak-banyak, syukur alhamdulillah, benda baik kan. So ramai yang bantu. So dah 307 orang dalam kelas, like dan share teruskan dan kita sambung ya. Apakah cara untuk menangani masalah kena buli baik di tempat kerja, kejiranan, dalam WhatsApp group? Kerana dalam WhatsApp group pun dia jadi target ya, dia buli dalam kita punya perkumpulan dalam grup ya. Tak tahu apa sebut malam ya. Kadang orang tu just because dia orang yang baik sangat dibuli, just because dia suka melatah kena buli, just because sangat dia lain sikit, unik sikit ya, dia lembut sikit, maka dia buli ya. So dahsyat. Dia rate buster, dia terlampau rajin ya. Yang Tok Abah sebut pada hari pertama tak dapat, semalam sebut perkataan occupational hazards ya. Adakah mehna, cabaran, ujian dan petaka dalam kerjaya. Kalau awak leceh pun ada masalah, kalau rajin sangat pun rupanya timbul juga masalah. Tapi don't worry, walaupun orang ya bersangka buruk ke awak bila awak berbuat baik ya, bila awak menolong tapi airnya terlelong, ada orang kata aku nak menolong kena pula lelong. Tak apa, walaupun awak niat baik menolong tapi kena lelong, teruskan ya. Walaupun awak buat baik, orang kata awak ni ada niat yang buruk, teruskan ya. Walaupun awak rajin sampai orang dengki, kianat sampai tak awak, teruskan jadi baik. Sebab Allah amat kasih hamba-Nya yang bila buat apa pun dengan itqan, dengan kesempurnaan, dengan excellent lah ya. We keep on improving what we do. Orang yang berjaya beruntung, orang yang hari ini lebih baik daripada semalam ya. Tok Abah dah repeat every day. Ni untuk siapa ni? Bukan untuk anda, untuk diri Tok Abah ya. Must keep on reminding myself to walk the talk, not just talk but walk the talk. Bukan sekadar sampaikan, cakap, tapi lakukan, amalkan, baru sebarkan. Barulah ada, mudah-mudahan ada zuk, ada roh, ada impak. Mudah-mudahan impak Allah yang beri. Okey, sambung. Semalam Tok Abah berhenti kat nombor 9. Dia punya silo mentality ya. Silo mentality ni hingga orang lain pun fed up. Awak ni kera sumbang ya. Kera kecil, so beruk sumbang. Beruk pun tak besar sangat. Orang hutan sumbang. Besar sikit ya. Orang hutan sumbang. Gorila sumbang, tu besar sangat badannya. Gorila sumbang, tak nak campur orang. Jadi orang pun akhirnya kacau awak, bully awak, tease awak ya. Perli-perli, sindir-sindir ya, sebab awak suka bersendirian. Ada orang yang begitu. Aku tak nak campur orang, jadi aku tak nak orang kacau aku. Aku tak nak kacau orang. Salah tu ya. Khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia orang paling banyak memberi manfaat pada orang lain. Dan kita disunatkan, afdalkan ya, untuk berjamaah. Makan berjamaah, luar biasa impaknya, barakahnya.
Semayang berjamaah berapa banyak pahalanya, minimum 27 kali ganda. Ya, buat kerja berjamaah ada sinergi, Ya, burung yang terbang bersama jamaah, ya, burung yang terbang berjamaah will travel 60% more than burung terbang sendirian. Kau burung pun tahu apa kesannya berjamaah. Ini yang manusia ni, ya, Allahu Akbar, ya, yang hopefully lebih hebat dari burung lah. Contohnya bila Umar Al-Khattab tengok burung, Umar Al-Khattab menangis, ya, untung kau burung, ya, kau mati, kau matilah, tak ada lagi kau bertanggungjawab, tak dihisap dan bertanggungjawabkan kepada baik buruk kau. Tapi kami sebagai insan ni, ya Allah, dikatakan sengsara, ya, kalau tak buat betul, ya, akan setiap apa yang kami buat dihisap dan diganjari, dibalas oleh Allah. Yang baik, ya, la yukallifullahu nafsan illa wusaha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Buat baik dibalas baik, buat jahat kau tahulah dia punya kesan. Nabi pun pesan, ya, buatlah sesuka hatimu, akhirnya kau mati juga. Seolah-olah kata tu menyindir kita. Ingat, akhirnya kita mati dan kita akan accountable for whatever we do, good or bad or neutral. All will be accounted for and rewarded or reprimanded accordingly. Gitu, ya. Alright. So tu nombor 9, ya. Sambung lagi ni nombor 10. Dan orang yang kadang lurus sangat dan berintegriti pun kena bully, kena aniaya. Maaf ya. Ni mudah-mudahan tak berlaku di Malaysia lah, ya. Mungkin berlaku, ya. Orang lain, member-member semua terlibat dengan salah guna kuasa, menyelewengkan hak kerajaan ataupun hak jabatan, buat balik harta jabatan, ya, pen, pensil, kertas, ya. Kadang-kadang dibawa balik ke rumah untuk anak-anak. Faham ke faham? Tapi dia ni lurus, kau janganlah bawa, takut tak berkat rezeki, ya. Kau janganlah bawa balik kertas ni pejabat punya, ya. Kalau untuk buat kerja rasmi tak apa, ni kalau untuk main buat kapal-kapal, buat apa nama yang buat pakai kertas tu, Jepunnya orami. Okey. So janganlah untuk main buat roket-roket dengan anak, ya. Itu kertas pejabat. Jangan ambil pen kawan, jangan ambil pensel kawan, ya, jangan ambil pemadam kawan. Nanti abah mak ambil daripada pejabat, ya, bagi kat engkau. Tak payah ambil kawan punya. Mak bapak nasihat, jangan curi orang punya. Nanti mak ambil dari office. Yang mak ambil dari office tu bapak kita punya ke? Itu cara baik tu. Mak bapak bawa pen, pensil, pemadam dari office tu, salah tu. Kecuali untuk kegunaan sendiri, ni bagi ke anak supaya dia tak mencuri kawan punya. Patutlah dia mencuri kawan punya sebab mak bapak curi pejabat punya. Contoh, ni orang yang salah guna kuasa, ataupun salah guna dia punya alat-alat jabatan atau majikan, ya. Lepas tu orang lain tegur, dah, kau ni macam malaikat sangat, bukan baru semalam mula sembahyang sibuk. Dia kena bully, dia kena kacau, dia kena perli, dia kena sisihkan. Just because dia berintegriti, lurus sangat, lurus bendul. Contoh lagi, semua terlibat dengan rasuah. Ni cerita polis yang kita tengok lah. Cerita polis. Ni berlaku kat Amerika, kat Malaysia. Mudah-mudahan tak ada lah. Ya. Semua terlibat dengan rasuah. Dia seorang aja yang lurus sebab mak bapak dia pesan didik dengan betul. Dia pun kata janganlah. And then dia jadi whistleblower. Dia report yang, tuan, sebenarnya ramai anggota yang terlibat dengan rasuah, tuan. Apa jadi? Orang puji dia sebab dia berintegriti? Tak, dia kena lah. Dia kena aniaya kadang. Kena aniaya sampai only God knows what will happen. Kalau nasib tak baik, tapi tak apalah, ya. Walaupun kau akan dibenci sebab kau berbuat baik, kau berintegriti, kau jujur, tapi teruskan, kata guru-guru kita, teruskan buat kebaikan sebab Allah tahu, Allah nampak, akhirnya kebenaran akan terbukti. The truth will prevail. Ya, itu sebab itu abah pesan pada anak-anak tu, abah jangan risau. Kita buat benda yang betul, buatlah. Walaupun orang sabotaj, orang nak ambil kesempatan, orang nak curi hak kita, tak apalah. Ya, kita dah cuba protect, tapi masih juga dilakukan, tak apa. Sebab Allah ada. Allah takkan ambil sesuatu daripada hamba-Nya kecuali digantikan dengan yang lebih baik. So nombor 10. Kenapa
kita kadang-kadang kena bully sebab kita terlampau berintegriti, tanpa lurus. Tetapi itulah dia. Selagi sistem tu tak betul, ya, satu pejabat rasuah, dia seorang, 2-3 orang tu yang bersih, yang 2-3 orang ni sengsara. Kadang kena fitnah, kadang kena pukul, kadang kena ugut. Faham ke faham? Faham. Ni bukan drama, ya. Ni realiti kehidupan. Nombor 10. So what are we supposed to do? Teruskan buat baik. Dan Tok Abah dah pesan. Tolong doakan dan doakan dan doakan agar kawan-kawan kita yang menyeleweng itu Allah berikan hidayah. Doa kawan untuk kawannya dalam senyap diaminkan malaikat. Dan kalau awak dianiaya, dibuli ataupun difitnah oleh orang-orang yang jahat ini, yang bermasalah ini, sebab awak lurus, maka doa orang yang dizalimi makbul. So doalah. Jangan doa untuk keburukan mereka. Doa untuk mereka berubah, ada keinsafan, dan Allah berikan mereka peringatan sewajarnya. Allah knows best. Ya Allah, kau jadikanlah kawan-kawan aku yang rasuah ni aksiden masuk pagi. Ya, tak payah. Jangan doakan yang tak baik untuk orang lain. Nanti takut-lakut malaikat doakan kita yang tak baik. Be careful guys. Be careful. Itu nombor 10. Ya, so no matter what happen, teruskan berbuat baik, ya, sebab Allah Maha Adil, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Melihat. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Ghafir ayat 44. Ya, aku serahkan segala urusanku kepada Allah. Kita yang buat baik ni kan, sesungguhnya Allah Maha Melihat akan hamba-Nya. Allah nampak. Ya, Allah akan protect kita in the long run. In the short run we may suffer, tapi sebab kita nak, ya, jaga keberkatan rezeki supaya rumah tangga kita aman, anak-anak kita baik. Kalau anda terlibat dengan rasuah, duit haram, contohlah, ya, lepas tu bagi makan anak-anak semua duit yang tak berapa bersih ni, pula bagi bantuan ataupun kita punya nafkah kepada mak bapak yang dah tua kat kampung, yang dulu menyuapkan makanan yang halalan thayyibah ke mulut kita, kita suapkan benda yang tak berapa bersih ni, yang tak berapa Yalah, ada penyelewengan lah, ada benda yang tak bersih. Kata seorang guru Tok Abah, sebut namanya, ya, Allahyarham Datuk Dr. Profesor Mahmud Saidun. Ni orang Brunei, ya. Tok Abah semalam bercakap dengan orang Brunei. So kalau kamu gaji 5,000, bersih, halal, sebab kamu, yalah, memang layak dan dapat banyak dengan job speknya, tapi ada RM50 yang gaji awak ni yang haram sebab mencuri masa, terlibat dengan katalah rasuahnya. Rasuah tak banyak, RM50 je. Yang RM50 ni haram. Tapi campur dengan 5,000 yang halal tu, semua jadi haram. Kata Allahyarham Datuk Dr. Profesor Mahmud Saidun mengajar kami masa dalam kelas agama, ya, di masjid di surau tempat kami. Tok Abah ingat tahun 80-an pesan beliau, ya, jangan masukkan, jangan kotori rezeki kita. Samalah, gaji kita 5,000 bersih, tapi kita overclaim dengan sedar, overclaim mileage, overclaim allowance, overclaim kita punya overtime, ya, travelling claim dan sebagainya. Kita lebihkan sikit, yang kita tak spend pun haram lah, ya, tak banyak. Dia gaji kita 20,000. Ni pegawai tinggi kan. 20,000, tapi kita overclaim tu 500. Haram. Sebab kita overclaim, memang tak layak pun. Jadi 500 campur yang 20,000, semua jadi haram. Kata guru Tok Abah. Fikir-fikirkanlah. Berkat ke? Alah, tak berkat. Dia kalau sikit tapi berkat, muai. Cukup insya-Allah. Alakat, ala kadar. Gaji sekarang 3,000. Miskin bandar 5,000 lah, Fadilah Kamsah. Kau faham ke? Kami bukannya nak semua ni, tapi dah miskin, kami miskin bandar. Betul lah, kemiskinan memang menghampiri kepada kekufuran. Tapi kalau berkat, adik-adik, anak-anak, sahabat-sahabat tercinta, kalau rezeki kita berkat, Allah cukupkan. Rezeki yang tak berkat ibarat minum air laut, air masin, takkan hilang hausnya. Itu sebabnya lelaki yang ada satu lembah emas, dia tidak akan berpuas hati bersyukur, dia akan cari lembah emas yang kedua. Mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Watch it guys, watch out. Ya, sebab yang kita makan ini akan membentuk peribadi, ya, dan menjamin sama ada kulit kita ni patut dimasukkan ke syurga ataupun patut api neraka lebih aulah. Faham ke faham? Fahamlah. Ya, walaupun kita bukannya, pandai sangat agama, tapi sikit-sikit, ya. So kita kena ingatkan diri kita. Okey? Alright.
So Allah maksudnya orang yang lurus sangat, berintegriti, jadi mangsa, ya, bully pula. So don't worry, we go on, be good, be straight, be punctual, be integrity, full of integrity. Inna khaira man istajaltal qawiyul amin. Tak apa, tak ingat ayat nombor berapa, surah apa, ayat ke berapa. Inna khaira man istajaltal qawiyul amin. Biasanya tak apa ingat, ya. So sesungguhnya orang yang layak engkau berikan tanggungjawab kerja ataupun responsibility ialah orang yang qawi. Qawi mean gagah, physical, mental, intellectual dan juga pribadi. Gagah pribadinya mean berintegriti, apa nama, sopan santun, rajin, pandai buat kerja. Ya, qawiyul amin. Amin tu amanah, jujur, ikhlas. Dan semua pakar psikologi, pakar motivasi dunia, inspirasi dunia mengatakan bahawa tanpa integriti, semua sifat lain tak ada faedah. Awak rajin tapi tak ikhlas, kosong. Awak suka tolong orang, awak memang pemurah, suka belanja tapi tak ikhlas, kosong. Nah, jadi tanpa integriti, tanpa keikhlasan, semua kehebatan, semua sifat positif jadi zero. Jadi ground zero. Faham, ya? Faham. So jom kita, no matter what, walaupun kita teraniaya, dibuli sebab berintegriti, teruskan like dan share. Like dan share, walaupun kita dah go halfway, tapi mudah-mudahan yang join lewat pun dapat manfaat, insyaAllah, ya. Terus like dan share. Dan program kita dibawakan oleh Premium Chocolate. Jom cuba, you tak akan menyesal. Memang sedap, lazat dan berkhasiat, dan kita akan rasa bersemangat, insyaAllah. Ini pengalaman Tok Abah. Yang keduanya dibawakan oleh webinar yang Tok Abah akan kendalikan pada 23 bulan. Come to the webinar. It will change you. Untuk mereka yang masih bekerja, mak ayah, untuk nasihatkan anak-anak, para kaunselor, ya, sekolah kaunselor kat pejabat, kaunselor kat universiti, ya, come, ya, ada modal untuk menasihati kaki tangan yang bermasalah. Tok Abah punya bidang PhD ialah organizational psychology. Bagaimana nak memotivasikan pekerja, bagaimana nak memotivasikan pemimpin organisasi, bagaimana nak memperkasa teamwork, bagaimana nak mengatasi masalah-masalah pekerja yang bermasalah. Ada 13 jenis pekerja yang bermasalah yang Tok Abah kajilah dulu, ya. Lepas tu bagaimana kita nak jadi mentor, jadi coach, jadi sifu, jadi guru kepada mentor-mentee, ya, kepada staff-staff yang lain. Ini semua part and parcel of my study lah. Iaitu tahun 84, 81 sampai 84. Jadi sekarang Tok Abah belajar lagi, update the knowledge untuk make it relevant. Ya, dulu sebagai asas saja. Banyak dah, bukan tak boleh pakai, tapi dah ada new information, ya, telah updated, maka kita pakai yang new version. Ya, Allahumma salli ala Muhammad. Ya. So come to our webinar, ya. InsyaAllah bos-bos hantarlah. Mereka, anak buah you akan berubah, ya. Bukan tak berubah mereka akan terpanggil untuk berubah. Mereka nampak apa faedahnya, apa fadilatnya kalau dia bermotivasi dan seronok bekerja. Bagus, kebaikannya 13 kebaikan. Lepas tu apa punca kita tak bermotivasi? Bagaimana nak transform diri kita? Sebab masalah kita sekarang sebab kita yang sekarang. So ubah jadi orang baru. Serasikan roh dengan semua staff dan semua pelanggan. Lepas tu 27 tip bagaimana nak memperkasa motivasi dan keseronokan bekerja. Wow, practical, magical, miracle. I promise you, ada doa, ada nota, ya, dalam bentuk PDF, of course ada sijil. So sangat berbaloi. Bos, hantar your staff. Just mention to your boss, Tok Abah ada buat program motivasi dan kesukaan bekerja, bos. I want to attend. InsyaAllah bos akan luluskan selagi ada bajet lah. Okay? Okay, insyaAllah, ya. Allahumma salli ala Muhammad. Ya. So 370 orang dah kurang sikit dah, ada yang dah keluar kelas. Tak apa. Yang you all ada kerja, nak sarapan, nak outing, ya, nak pergi kerja, nak bercuti, or nak travel, silakan, ya. So Tok Abah nak sambung, ya. Nombor 11. Kita bully orang lain, maka kita pun kena bully. What you give, you get back. Yeah? What you give, you get back. Mungkin kita bully orang lain, kita bully adik-beradik, kita bully binatang, kita bully jiran, ya. Kita parking kereta tak betul, kita kadang buang sampah terkena jiran, kucing kita, ya, kita pelihara kucing ada 5 ekor atau 15 ekor, ya, kebanyakan kucing kita prefer sebab you dah didik dia, kau jangan berak kat kawasan sini, ya. Lepas tu kucing tu pun faham, dia berak kat rumah jiran. Bully tak? Itu menganiaya tu.
menganiaya tu, dan Tok Abah pun kadang dapat. Ni tengok, ya, khazanah yang saya dapat depan rumah saya ni. Ada yang orang jiran Tok Abah kata, ni khazanah, ya, pelaburan yang Tok Abah yang dia dapat di atas katilnya. Kucing jiran, dia tak ada kucing. Kucing jiran berak atas katil. Kesian kan? Ni kena aniaya ni. Itu pun pembulian yang tidak disedari. Kalau kita ada kucing, make sure kita pastikan ada pasir kat rumah tempat, dan train kita punya kucing untuk berak kat rumah jiran. Kesian aniaya, ya, najisnya, lepas tu kebersihannya, ya, dan sebagainya. Alright, apatah lagi masa kita pandemik sekarang ni, ya. So mungkin kita tak sedar kita bully orang lain, maka Allah akan kafarahkan dengan kita kena bully. So ada kadang-kadang bully masa kecil-kecil, kita just because kawan kita tu cacat, kita bully dia masa kecil dan kita belum bertaubat. Kecil pun awak tingkatan 5, tingkatan 4, tingkatan 3, dah akil balik kau, dah akil balik. So dosa membuli masa sekolah, Allah balas awak dibuli di tempat kerja, atau dalam pekerjaan, atau dalam kehidupan, atau dalam kejiranan, ataupun di jamaah masjid, ya, kena bully. Ya, so awak bully binatang, awak bully kawan-kawan sekerja, awak bully adik-beradik yang adik bongsu awak aniaya, kakak yang ibu tunggal awak aniaya, macam bully lah, sebab suruh jaga mak bapak yang sudah tua dengan tak ada bala bantuan daripada adik-beradik. Adik-beradik tak ziarah, lepas tangan aja, itu bully namanya. Itu membuli kakak yang dah lah dia ibu tunggal, just because dia tak bekerja lagi, mak bapak ditanggung, dia duit pencen aja, ya, pencen suami pula tu. Jadi adik-adik tak ulur bantuan, tak tolong, tak ziarah, tak belikan ubat, tak beri. Ini membuli ni. You bully adik-adik awak begini. Ni banyak berlaku ni dalam masyarakat di Malaysia. Jadi kesannya, impaknya awak pula dibuli di pejabat. And then dia bertanya, kenapa aku kena bully? Rupanya awak dengan tak sedar membuli adik-adik awak dalam penjagaan ibu bapa. Kadang ialah bergaduh sebab harta. Jadi adik yang tak berkira dapat harta yang paling sikit. Macam 3 Abdul lah, ya, macam 3 Abdul lah. 3 Abdul ni, Abdul Wahib, Abdul Wahub ya, yang hero. Tak apa pun tak ingat. Wahib ke Wahub, lantok dia lah, ya. Ya, so ini pun pembulian. Tapi walaupun kita dibuli, dianiaya, tak mengapa. Manusia tak adil. Of course we take care of our rights dan buat apa yang sewajarnya untuk mempertahankan hak kita. Setakat yang munasabah, jangan sampai berpecah belah, jangan sampai berpatah arang, ya. Tapi lepas tu kita serahkan pada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Aku serahkan urusanku kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-Nya. Don't worry lah guys, ya. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kau takut, jangan kau bersedih. Allah akan bersama kita, bersama orang yang jujur, orang yang ikhlas, orang yang lurus, orang yang dianiaya, orang yang berbuat baik, orang yang hatinya bersih. Keep on. Remember, taubat dah sebut untuk diri taubat juga. Solat, taubat, istighfar 1 kali, maafkan semua orang, dan tanya pada anda yang tiap-tiap hari ramai yang akan balik, sedekah subuh. Ya, semalam pun ada seorang sahabat daripada Brunei. Tolong ceritakan sedikit tentang sedekah subuh. Ada yang mungkin bukanlah tak pernah dengar, tapi tak nampak dia punya signifikan sedekah subuh ni. Atau apa pun, ceritakanlah tentang 2 malaikat yang Allah turunkan waktu subuh. Satu malaikat mendoakan kita untuk digantikan setiap sedekah yang kita ulurkan tu, digantikan berlipat ganda. Dan satu lagi malaikat akan mendoakan, wahai Allah, Engkau hancurkan harta si Fadil Kamsani sebab dia kedekut, dia menyimpan, dia bakhil, tidur masin. Itu hadis tu, maksud mafhum hadis. Jadi jom kita bersedekah. Dan sedekah subuh ialah waktu subuh. Sedekah duha, waktu duha lah. Ada ke sedekah duha? Tak apa, tak jumpa lagi. Sedekah anytime is good, tapi sedekah subuh afdal. Gitu, ya. So sebabnya Nabi pun berkata, siapa yang tadi, ya, masa subuh ni, ya, dia dah bersedekah. Sahabat kata, mana ada orang sempat bersedekah, ya, pagi-pagi pergi masjid, mana belum jumpa orang. Abu Bakar menjawab, aku tadi sedekah, ya, sedikit makanan kepada orang yang kelaparan. Siapa yang tadi sempat ziarah, ya, masa subuh tadi tu, nak datang ke masjid? Siapa ziarah? Kawan yang sakit. Ya Rasulullah, pagi-pagi mana ada orang ziarah?
Abu Bakar jawab, aku dari tempat ziarah Salman Al-Farisi yang tak sihat, ya Rasulullah. Nampak? Nampak? So, dahsyat ya. Abu Bakar ni dahsyat ya. Allah jadikan dia luar biasa. Ya? Okey. Alright. So, nombor 11. Oh ya, of course, jangan lupa ya. Program kita tiap-tiap pagi ni juga dibawakan oleh tabung korban. Jom kita menabung untuk dapat lakukan ibadah korban pada musim ini. Atau tak cukup musim depan. Menabung untuk korban dan akikah melalui penabungan online ya, dan mungkin akan ada satu sistem baru pula ya yang akan diintroduce, mudah-mudahan berjaya untuk lebih mudah untuk kita menabung secara online, secara automatik. Ada caranya. Jadi kita pun tak pening-pening kepala ya, sampai aja haul dan nisab ya cukup aja, maka kita pun berkorbanlah, melakukan ibadah korban. Alhamdulillah. Dan korban ini dilakukan di Malaysia. Ya, insya-Allah ya, dia punya sistem penabungan diluluskan oleh Bank Negara ya, ada panel syariah Ustaz Ataa ya yang memantau tidak ada kata benda yang syubhah atau silap ya. Dari segi rukun-rukunnya, dari segi tertibnya untuk ibadah korban, supaya kita dapat lakukan korban di Malaysia dengan cara yang terbaik, dapat pahala yang maksimum insya-Allah. Jom join tabung korban ya. Tok Abah seronok sangat mewar-warkan sebab sama-sama kita dapat mudah-mudahan pahala dan rahmat Allah, redha Allah. Okey. Alright. So Tok Abah nak wrap up hari ni ya. Ni last one. So ada orang bertanya, kenapa saya kena bully? Kenapa saya bully? Saya dah buat yang terbaik. Saya sembahyang tak tinggal. Sembahyang taubat. Tok Abah pesan sembahyang taubat. Saya pun mula sembahyang taubat tiap malam. Saya dah istighfar banyak-banyak. Saya dah maafkan semua orang sebelum tidur. Saya dah tidur ikut sunnah mengiring ke kanan. Saya bangun tidur senyum menghadap kiblat dan berdoa. Saya bangun tidur senyum menghadap kiblat. Ya, lepas tu angkat tangan berdoa. Saya dah buat semua tu. Sarapan, makan buah dahulu, masuk rumah kaki kanan dengan bismillah dan qul Allah, keluar rumah dengan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ya, dan melangkah kaki kiri keluar rumah kaki kiri guys, nak cari rezeki, nak cari ilmu, masuk rumah kaki kanan, masuk masjid kaki kanan, keluar rumah kaki kiri, keluar masjid kaki kiri. Rumah itu ibarat masjid untuk orang perempuan ya. So kita dah buat semua tu, tapi kenapa saya masih kena bully, masih sengsara, masih orang aniaya saya? Cek. Rupanya ada hati ibu atau bapa terguris. Hati ibu atau bapa terguris, maka dia teraniaya, dianiaya dan rasa sengsara sebab hati ibu terguris dan kita belum minta maaf pada ibu. Kita tak ingat pun, kita tak perasan pun. Watch out guys. Ya, hati seorang ibu jangan kau lukakan, nanti awak sengsara. Dan untuk semua ibu bapa termasuk Tok Abah yang dah bangka ni, maafkan anak-anak kita supaya mereka tak sengsara atas ketelanjuran ataupun kesilapan mereka. Ya, kita orang tua ni kadang sensitif ya, tak nak maafkan, terlupa nak maafkan, bukan tak nak, terlupa, maka anak kita sengsara, kena bully, kena aniaya just because kita kecil hati. So anak-anak minta maaf, jangan tunggu raja nak minta maaf ke mak ayah. Minta maaf ya. Kalau kita ada dosa tak sempat minta maaf, kita sedekah, kita hadiahkan pahala sedekah, pahala bacaan Quran. Buatlah apa pun infak dan juga wakaf ke apa ke untuk dihadiahkan pahalanya untuk mak ayah yang kita pernah buat dosa yang tak sempat minta maaf, sebagai mudah-mudahan ikhtiar kafarah. Kata ulama begitu ya. Ikhtiar semua Allah punya kuasa ya. So ingat, tak dapat restu ibu bapa ya, jangan kerja kat tempat tu tak apa ni, abah tak suka sebab itu yang banyak orang yang dedah sana dedah sini, abah tak redha lah kau, tapi gaji bagus bah, gaji gini bos pun baik bah. Awak tak dengar nasihat mak bapak yang tak setuju awak kerja kat situ, tapi awak masih nak kerja, maka impaknya awak kena bully ya, kena aniaya ya, dan sengsara sebab tak dapat restu ibu bapa. Redha Allah kepada seorang anak bergantung kepada redha ibu bapanya. Mafhum hadis sallallahu alaihi wasallam. Okey, jelas ya. Nombor 12, nombor 13. Kenapa kena bully? Awak bully isteri awak tak sokong awak ya. Ya. Awak kerja kat tempat yang 80% pekerjanya perempuan dah lah, perempuan comel-comel. Tak apa, gurau ya. Ya. Tak apa, tengok antara bank yang dia punya teller cantik-cantik je, BSN.
Sebab Tok Abah pernah bagi kursus kat dia orang. Rupanya, ya Allah, comel-comel macam pramugari. Tok Abah kata, ni kursus untuk BSN ke pramugari? Oh, kami minta jadi pramugari, tapi tak dapat, kami join BSN. Oh, patutlah. Dia orang buat lawak lah. Semua bank pun comel-comel lah. Janganlah kecil hati. Malah BSN aja disebut. Jadi si kata, bang, kalau boleh janganlah kerja kat bank ni sebab terlampau banyak, ya, dia punya teller yang cantik-cantik sangat, ya, tergugat. Jealous, ya. So kadang pasangan tak reda awak kerja ni, contoh aja lah, kau ni apalah nak jadikan isu, jangan jadikan isu, contoh aja. So off the cuff punya example may not be good and relevant to you guys, never mind, ni contoh aja. Yang penting isunya ialah isunya, bukan peristiwanya. Isunya ialah isteri atau suami tak reda awak kerja kat situ. Ini macam cerita hati yang dikhianati. Suaminya belum ada kerja tetap, jadi pelakonannya si Syah Iskandar. Hati yang dikhianati. Isteri dia si Syah tu kerja gaji bagus, tapi bos Syah ni pula, Allah, bos ni pun tak betul juga, bengong juga. Isteri orang dia usah-usahnya, Syahnya isteri orang. Apa cerita ni Cik Adam? Cik Adam. Fendi Bakar. Ya, si Fendi Bakar berlakon sebagai Cik Adam. Coba sesekali sambil baging rehat tu tengok juga join Tok Mak. Bukan follow pun. Tak ada masa nak follow, tapi sesekali baging. Oh, ni dia episod ke berapa dah? 100. Dan Tok Abah jumpa pula Syah Iskandar dalam satu majlis dengan Ikram Dinsley, ya. Tu yang tahu sikit lah, ambil cakna tentang drama pukul 6 petang. Dah episod ke 120 ke. So dia kata itulah dia, hati yang dikhianati. Liza hidup ke tidak dalam hutan kat Sarawak. Jadi si baby dah meninggal dunia aksiden, bukan ketawa, ya. Ni kisah yang Tok Abah tengok sikit-sikit. Tapi isunya tadi lah, si Syah tu suaminya tak berapa reda sangat sebab dia pergi outstation dengan bosnya, pergi ke Singapura, part of the job. Tapi dia jealous lah. Bos ni pula tak senonoh ada ke pick up staff dia kat rumah, ya. Jealous lah suami. Apa cerita? Melebih-lebih sangat si Cik Adam ni. Adam, oi, Cik Adam. Yang menonton drama tu faham apa yang Tok Abah maksudkan, ya. Jadi artinya bila tak dapat sokongan daripada pasangan, takut-takut, dan dengar khabar Cik Adam dah tinggalkan rumah tu dia, dah kecil hati, dah keluar rumah. Dengar khabar lah. Yang follow, ya. Hati yang dikhianati. Okey, nombor 13. Last one. Untuk last lagi ni, ya. Kenapa kita kena bully? Ada dosa yang belum terampun. Ada dosa yang terampun, maka pembulian atas diri kita sebagai kafarah. Ada dosa yang belum terampun. Ya, so semuanya bila Tok Abah dah ulang ribu kali. Kalau kita ada masalah rumah tangga, ulama yang ditanyakan jawab, bertaubatlah untuk selesaikan masalah. Kalau awak ada masalah belum dapat zuriat, bertaubatlah. InsyaAllah Allah kurniakan kamu zuriat. Kalau kamu ada masalah kat tempat kerja, kena bully, tak berkat, ada masalah, hutang banyak, tak naik pangkat, bertaubatlah. Ya, insya-Allah rezeki kamu akan Allah perbetulkan. Ya, sebab Allah yang berikan kita rezeki. Ini yang kaitannya dengan nombor 14 ni. Ada dosa yang belum terampun, ya, dan maka pembulian yang kita alami itu sebagai kafarah kepada dosa-dosa yang lepas. Jadi adik-adik, sahabat-sahabat, kalau anda mangsa bully, ya, langkah pertama is check out. Ya, kenapa Allah izinkan aku dibuli? Solat, taubat, istighfar, minta maaf, maafkan orang, minta restu ibu bapa, minta doa mak bapa, minta maaf kepada mak bapa, minta maaf adik-beradik, ya, dapat restu adik-beradik, minta maaf pada pasangan, minta restu pasangan, ya, and so on and so forth. Mudah-mudahan masalah pembulian yang anda alami di tempat kerja, dalam masyarakat, ya, di mana-mana anda berada, mudah-mudahan dapat terhindar. Ya, sebab bab kata Umar Abdul Aziz, semua masalah, semua mehnah, semua musibah disebabkan dosa kita yang lalu. Dan solusinya ialah bertaubat. Khalifah Umar Abdul Aziz berpesan, ya, dan itu juga pesanan oleh Hasan Al-Basri. Ya, Allahumma salli ala Muhammad. So itu dia. Dan of course, last kali, selepas you have done your best, betulkan diri secara 360, betulkan diri secara 360, transform yourself 360, buat yang terbaik, tawakal Tuhan Allah. Bila kita bertawakal dengan benar-benar tawakal, semua masalah akan selesai step by step, ya, dengan bertawakal pada Allah. Ya,
la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Fa iza azamta fatawakkaltu 'ala Allah. Dan jangan lupa ya, doa yang kita baca pun bila nak balik kerja, ya Allah, aku serahkan segala urus kerjaku dan juga diriku ya kepada Engkau ya Allah, dan kepada Engkau aku bertaubat, aku bertawakal. Aku serahkan segala kerja aku ini dan jiwa ragaku, dan kepada Engkau aku bertawakal. Itu doa habis kerja. Kita serahkan diri kita dan kerja yang kita lakukan tadi pada Allah. Mudah-mudahan Allah akan redha dengan apa yang kita lakukan ya. Allah akan berikan kita kebaikan dunia dan akhirat ya, dapat kita berjaya ya di dunia, di akhirat. Dan jangan lupa ya, work life integration. Ya, perbaiki prestasi kita kat rumah, maka prestasi kita kat tempat kerja juga hebat. Kita berbuat baik di rumah, maka tempat kerja pun kita akan dilayan dengan baik ya. Kalau kita menganiaya di rumah, takut-takut kita akan dianiaya di tempat kerja. Doa yang tak apa sebut tadi, doa akhir kerja ialah Allahumma inni astaudi'uka amali wa nafsi wa tawakkaltu 'ala Allah. Google ya, doa akhir kerja ataupun doa akhir tugas. Tak pada bubuh kat internet di bawah hashtag doa akhir tugas. Allahumma inni astaudi'uka amali wa nafsi wa tawakkaltu 'ala Allah. Ya Allah, aku serahkan padamu pekerjaanku dan jiwa ragaku, dan aku bertawakal kepada Engkau ya Allah. Allahumma inni astaudi'uka amali wa nafsi wa tawakkaltu 'ala Allah. Itu mudah-mudahan membantu kita, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, sahabat-sahabat ya. So last but not least, selamat hari lahir, happy birthday, happy anniversary, selamat pengantin baru yang baru nikah ya, selamat bekerja, selamat bercuti, selamat berbonding, selamat bersarapan ya, selamat dalam perjalanan. Untuk mereka yang sakit, termasuk adik tu abah ya, Haji Mahfuzah pun dia pun baru dijangkiti COVID semalam ya. So hari ni tak akan hantar ikhtiar ubat ya. Mudah-mudahan, dan kita doakan semualah yang kena jangkitan COVID atau sebarang penyakit, Allah ringankan beban, Allah angkatkan penyakit, Allah berikan kekuatan dan keimanan, Allah hapuskan semua dosa, dan sembuhkanlah pada kadar jadual yang Allah tentukan ya. Okey, ilal liqa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.